أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوحا عارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Inilah kata musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok muka 22 bagi terakhir tu. Kata dia ini, dia kata ini ni, ini sekalian tambatan iman. Mubtada khabar tu. Jangan baca ini sekalian ni, yang macam itu ini saja. Hadza nak jadi mubtada saja. Isyarat kepada apa ini? Tengok dulu. Ia kata ini bermula ini. Tu mubtada tu. Ini apa? Ini ni isyarat kepada semua yang tersebut mari. Ini yakni segala yang tersebut daripada wujud sampai kepada akhir ni. Sampai kepada sempat ni. Sampai ke akhir. Tu semenjak daripada wujud lagi dah. Bilang sifat wajib 20, ambil daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Lepas tu lawan dia 20, mustahil, serta dalil-dalilnya. Tu dia kata, nampak tu dah. Dia kata ini semua tersebut mari tadi tu, ambil daripada wujud sampai kepada akhirnya. Ini ialah, dia kata, sekalian tambatan iman. Dikatakan tambatan iman. Sekalian tambatan iman. Tambatan, setengah-setengah kitab yang sebut simpulan. Ikutlah, simpulan iman, tambatan iman. Apa makna tambatan iman? Penambat iman kita. Tambatan iman kita. Iman kita ni kalau tidak ada penamat dia, ia lucu, ia gugur, ia jatuh kalau tak ada penamat. Maka benda ni sebagai penamat iman. Dia kata dia tambatan iman, perkara yang bila kita i'tiqad dia, pegangkan dia, percayakan dia, iman kita kejap dan tetap seperti tali yang diikat. Ni kalau turut boleh gitulah. Kalau turut tambatan iman ni apa? Dia kata tulis sikit di tambatan iman tu. Mengikut huraian dia kata gini, yakni simpulan iman. Tambatan iman tu yakni simpulan iman, dia kata. Maksudnya perkara-perkara yang disimpulkan dan ditambatkan sehingga apabila kita percaya dan i'tiqad perkara-perkara ini, nescaya iman kita akan kejap dan tetap seperti diikat
dan ditamat dengan tali. Tu habis. Ya dah. Apa saja bila kita tamak dengan tali, kita ikat mulai kejap, dia tak akan lepas dah, dia tak akan terurai, tak akan keluar, tak apa ni, tidak akan terungkai lagi. Begitu juga iman kita, dia percaya kepada Tuhan tapi tidak ada benda yang menamak dia. Akhir-akhir akan terungkai, akan juga keluar dan jatuh. Tu. Tuhan ada tak? Ada ke tak hau? Siap tu. Siap tu. Tak tahu, tak ada benda mau hidup namak tu. Apa? Ada tak Tuhan ni? Ada. Ada Tuhan. Baik. Ada Tuhan bila dah? Sedia kan? Sedia lama dah. Lama Tuhan kita tua dah. Duk pergi tak kena, tidak ada penamak, akhir-akhir satu hari akan gugur dan jatuh juga. Sebab tu ngaji sifat 20 ni iman yang kejap. Dia tak pergi mana-mana dah. InsyaAllah ta'ala lah. InsyaAllah ta'ala. Hak tak mengaji tu masalah tu. Hak dia jadi Tuhan atak-arah. Tu susah lalu. Tuhan duk agak kaki tangan. Susah lalu. Dia tak kejap sifat mukhalafah tu. Tak kejap molek iman dia, tak kejap pula dah. Satu masalah. Berartinya cara yang untuk nak menyelesaikan masalahnya kena mengaji akidah. Tanam akidah yang betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada masyarakat. Akidah yang menyeleweng akan jadi tersekat sendiri. Dia tak akan boleh menguasai kalau kita tanamkan akidah ni. Akhir-akhirnya dia tak mari dah benda tu. Jaga-jaga tu. Habis itu maka dia dikatakan tambatan iman ataupun akidah. Dalam bahasa Arab kata akidah dengan mana mu'taqadah, perkara asal mana aqdun ni rabtun, menambat. Bila aqidun dengan makna mu'taqadah, perkara yang ditamat, asalnya makna begitu. Tambatan tu lah. Misalnya kata tambatan, benda yang ditamat. Bila kita pegang benda tu, akidah ni benda yang bila kita percaya dia dan kita i'tikad benda tu, iman kita tertamat. Iman kita akan kejap dan tertamat. Tak akan gonyang lagi. Kejap. Tu dikatakan tambatan iman ataupun simpulan-simpulan iman. Sekiranya kita percaya benda tu, iman kita tersimpul dan kejap. Tu makna simpulan iman. Dah. Tu. Habis. Maka di sini dia kata, ini semua ni ambil daripada wujud sampai kepada sini ni. Inilah dikatakan akidah. Tu aqaid iman. Dia kata aqaid iman. Ataupun tambatan iman. Simpulan iman. Itu namanya. Tu akidah kita. Tambatan iman mana ni? Yang bergantung. Ini yang ni sifat kepada tambatan tu lah. Tambatan penamak iman tu lah. Ni ambil daripada kita cakap dengan rengka-rengka 40 akidah tu. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Wajib kita i'tikad 20 lagi tu kita menafikan dia, kita tolakkan dia kerana benda tu lawan bagi 20 tu. 40 akidah tu, tu 40 tu. Tu inilah ambil pasal tu sampai sini. Inilah. Tu. Inilah 40 akidah tu. Itulah. Tu. Tambatan iman. Tu akidah kita. Tambatan yang bergantung. Yang bergantung dengan ketuhanan, dia kata. Yang bergantung. Bergantung. Bukan gantung supaya tali gantung tali gitu tak. Bergantung dengan mana? Bersangkut. Berhubung kait. Tu kalau bahasa kita berhubung kait atau bergantung, tu makna gitu. Tambatan iman ni yang berhubung kait, yang bergantung, yang berhubung kait, yang bersangkut dengan ketuhanan, bergantung dengan ketuhanan, dengan sifat-sifat Tuhan, dengan ketuhanan, dengan keadaan Allah jadi Tuhan. Itu ketuhanan. Gitu dah, ketuhanan dengan uluhiyah lah, ketuhanan, keadaan Tuhan tu ilah. Jadi siapa dia nak mengaku kata ya Tuhan, yang kena ada sifat tu. Tuhan dah mau. Tuhan dah.
Kalau nak mengaku kata Tuhan, siapa nak jadi Tuhan tu? Akid tangan. Nak belakang, nak jadi Tuhan belakang. Tapi dakwa saja. Bila cek kena cek sifat. Orang yang nak jadi ilah, dia kena ada sifat ketuhanan. Bila cukup sifat ketuhanan, barulah boleh jadi Tuhan. Kalau tak cukup sifat ketuhanan, tak boleh jadi Tuhan. Maka Allah Ta'ala cukup sifat ketuhanannya. Lalu tu Allah je yang Tuhan kita. Tak ada dah hak lain yang ada sifat ketuhanan tu. Maka tambatan iman ni ada bersangkut dan berhubung kait dengan ketuhanan tadi. Dengan keadaan Tuhan tu jadi Allah, keadaan Allah Ta'ala tu jadi Tuhan. Faham tu dah? Jadi bila kata Allah itu Tuhan, di Tuhan tu, lafaz Tuhan tu ada berhubung kait di situ 40 akidah. 40 akidah. Sebab tu bila kita kata la ilaha, sebut ilaha tu kita isbatkan, kita menafikan Tuhan yang lain melainkan Allah. Allah je yang ilah. Allah je yang jadi ilah. Berartinya Allah je yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Faham tak dah? Allah je yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka bila kata Allah je yang bersifat dengan sifat ketuhanan, mana sifatnya? Tu berhubung kait mari. Sebab dia kena ngaji dulu. Kalau tak mengaji sifat 20 atau tak mengaji sifat-sifat Allah, bila kata la ilaha illallah, dia tak akan rasa kemanisan dalam zikrullah la ilaha illallah tu. Dia tu kosong, tak ada apa, tak tahu apa. Dia mengaku kata Allah jua Tuhan, apa? Tuhan mana? Tapi orang mengaji dia temari dalam hati dah. Segala akidah yang tertanam dalam hati tu dia akan bersubur dengan sebab sebut la ilaha illallah tu. Tu dia ada benda, ada isi, dia ada isi. La ilaha illallah tu hak jadi berat di timbangan kiamat tu. La ilaha illallah yang penuh isi tu. Bukan la ilallah saja, la ilaha illallah dalam mulut, ringin mulut saja tak jadi. Ada la ilaha illallah yang ada isi dalam hati tu. Hak tu sepatah pun berharga. Hak tu sepatah yang berharga. Jaga. Maka dia kata tambatan iman tu yang bergantung, berhubung kait, bersangkut dengan ketuhanan. Tu. Bila kata Allah tu Tuhan, tu berhubung kait di situ 40 akidah. Lagi pula tambatan itu yang mengandung tu sifat bagi tambatan lagi. Tambatan iman yang 40 ni 40 sebenarnya 20 ya, tapi 20 lagi ya mengelazim mari berlawan. Lawan. Dia masuk sekali juga. Apa itu dah? Bila kata kita etika kata Tuhan ada, tiada dia tu mustahil. Kalau Tuhan itu sedia, tidak baru, Allah Ta'ala tu sedia, baru dia tu mustahil. Kita hak tu mari sikit. Kira je lazim dah, lazim. Tu. Bila kata wajibnya wujud, maka istihalah, maka lawan dia tu mustahil lah. Ya gitu dah. Apa dah? Maka yang kata tambatan itu sifat yang mengandungkan dia. Dia rojak mana weh? Dia rojak mana? Tanya selalu, takut ya hantar surat mai pula lagi. Mengandung akan dia akan mana weh? Akan apa? Akan sekalian tambatan ni lah. Tambatan iman ni. Rojak kepada sekalian tambatan ni. Tambatan yang mengandung akan dia. Ngerti mengandung? Bersangkut bukan kandungan, mengandung 2 bulan, 3 bulan dah. Waktu mengandung bukan mengandung gitu. Tu mengandung tu apa yang bersarung. Tu mengandung makna tu. Mengandung makna perempuan ni mengandung 2 bulan. Mengandung makna bersarung. Dalam perut dia tu ada anak. Begitu juga kita kata guni yang mengandungi beras. Maka dalam guni tu ada beras. Tu mengandung dengan makna bersarung gitu. Bukan makna tu. Mengandung dengan makna apa? Kalau dalam Arab tu dia kata yajma'u. Tengok, cuba kita tengok dalam tapi dalam khaidah kita wayantawi fi kilmatil islami ma qad madha. Yantawi dengan mana? Yang dariju, termasuk ada dalam kitab Jawharat wa jami'un makna allazi taqarrara syahadatan islami fatrahil mirah. Jami' menghimpun. Dalam kitab
umum barahim yajma'u, dia sebut yajma'u begitu, maka makna sama aja, mengandung, menghimpun apa semua. Maksudnya apa? Melazimi asal makna. Kalau tengok lagi kitab, yajma'u dengan makna yastanzimu, melazimi, melazim, mengandung, melazimi, gerti mengandungi atau melazimikan dia akan sekalian tu. Tak payah lagi melazimi, mengandung, ataupun kita kata bersangkut pau pun tak apa, ataupun nak kata bahaya tu, mengandungi, terkandung, nak kata apa, melazimi. Melazimi tu payah masalah lapar ni, lama dah lapar ni tak temu-temu lagi. Melazimi, apa tak juga melazimi. Memastikan, memesti tu bukan kata melazim wajib apa dah. Jadi kira kata mengandung. Mengandung. Tu bahaya tak apa dah tu. Bersangkut tak apalah. Bersangkut atau bergantung, bersangkut paut akan dia, boleh kata tu. Termasuk tu. Boleh kata gitu. Tambatan yang mengandung akan dia akan sekalian tambatan iman tu, mengandung oleh la ilaha illallah. Cakapan ni hazah mudhaf. Kebiasaan kitab ni hazah mudhaf. Kalau kita tengok lihat umum barahim pun hazah mudhaf. Apa dalam Hasyiah Hudi pun hazah mudhaf. Jadi yang sebut kata yajma'u oleh la ilaha illallah, dia kata gitu ya. Maka kalau cakap pe tu kena hazah, ya hazah lagi tu. Mengandung akan dia oleh la ilaha, jadi oleh makna la ilaha illallah. Tengok dalam kharidah, tengok syarah kharidah, dia kata wa yantawi fi kilmati, yani fi makna kilmati. Dia syarah. Saya dia sendiri bersyarah. Wa yantawi fi kilmati, yani fi makna kilmati. Termasuk dalam makna kalimah la ilaha illallah tu. Sebab apa orang takdir begitu? Kerana apa? Kerana 40 akidah tu bukan mengandungi dalam lafaz la ilaha illallah. Bukan mengandungi dalam lafaz tu. Mengandungi dalam apa? Dalam makna dia. Orang tak faham makna dia, tak akan faham kandungan dalam isi tu. Tu. Bukan semata-mata lafaz la ilaha, sebab orang dulu, orang tak mengaji, ya kata la ilaha illallah, la ilaha. Teka dia mengatik tu, dia berzikir tu, dia ingat wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu, wadaniyah. La tu wujud, ila, kidam misalnya. Bukan kandung dalam lafaz tu dah. Kandung dalam lafaz tu. Dia terkandung dalam makna. Nanti kita tulis dulu. Tu. Terkandung oleh makna la ilaha illallah. Kalau gitu tanya dulu apa makna la ilaha illallah. Tu masalahnya. Makna la ilaha illallah tu apa? Makna la ilaha illallah tu apa? Makna apa? Allah jua Tuhan. Mari mana makna tu? Mari di mana makna tu? Tu dia. Rasa kitab ni dia sebut tak pergi dulu pada ni. Di awal-awal kitab rasa-rasa dah. Rasa-rasa jadi awal-awal kitab musnah kita wahah dah tu. Tu. Tulis dulu sikit apa di oleh la ilaha illallah tu. Tulis gini. Yakni oleh makna la ilaha illallah. Oleh makna la ilaha illallah. Bukan mengandungikan oleh kalimah-kalimah itu. Hanya akidah-akidah yang tersebut terkandung
dan terlazim dalam makna kalimah itu. Dan makna la ilaha illallah, dan makna la ilaha illallah itu ialah Allah jua Tuhan. Apabila dikata Allah jua Tuhan, terkandung padanya Allah jua yang ada zati. Allah jua yang sedia. Allah jua yang memberi kesan mengada dan meniada. Ila akhirih. Dan mengandungi apa? Dan mengandungi dalam makna la ilaha illallah itu, dan mengandungi dalam makna la ilaha illallah itu oleh segala sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Dan masuk juga segala istihalatun mustahil, bukanlah termasuk oleh segala mustahil itu seperti yang disegera faham daripada zahir ibarat ulama. Kita dah ngaji dulu ya. Mata dalam la ilaha illallah tu masuk sifat wajib 20, mustahil 20. Tu zahir cakap padahal hakikat tu bukan makna begitu. Yang masuk yang wajib 20 tu betul, tapi yang mustahil tu bukan masuk dalam tu. Kalau mustahil masuk juga, akan jadi berlawan. Jadi tanakut pula. Sebab apa? Sebab bila kata Allah Ta'ala itu mesti bersifat kudarat, mustahilnya lemah. Kalau masuk juga lemah juga masuk la ilaha illallah. Lemah juga masuk dalam la ilaha illallah. Bila masuk dalam tu, akan bersama dengan kudarat tu. Tak berlawan kedua tu. Lemah dengan kudarat berlawan. Tiba-tiba gihipung dalam satu tempat. Iaitulah makna la ilaha illallah. Sebab tu jadi masalah. Lepas tu hak yang masuk apa? Yang kan ulama kata masuk 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Yang masuk tu hak wajib. Adapun hak mustahil, bukan mustahil tu yang masuk. Hak masuk tu apa? Masuk istihalah dia. Dalam kitab Syakawi Hudi tu sana. Syakawi Hudi tu. Itu senang ingat. Dia kata maksud dengan mustahil iaitulah istihalahnya, istihalatul mustahil. Tu.
Atau tengok guru yang kata gini, masuk juga mustahil, tapi masuk atas jalan tidak dia tu. Sama ya maksudnya. Lemah tu masuk juga, lemah atas jalan tidak. Tak lemah. Tak lemah tu apa? Itihatul mustahil dah lah. Sama ya. Kok tular ya. Cuma cakap berbeza ibarat ya. Hak masuk dalam la ilaha illallah kudrat. Dan masuk juga tak lemah. Lemah tak masuk. Jaga-jaga situ. Tu. Nampak tu ya? Kita kata apa? Cuba kita tengok tu. La ilaha illallah. Asal dulu buat dah sekali mula-mula mengajar tak tu. La ilaha illallah. Buat dah dah. Ingat tak? Rasa lupa dah. Nak pula sekali lagi. Bila kita kata la ilaha illallah, masalah. Kita kata la ilaha illallah. Ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita arti tiada Tuhan, malaikat atau baru selain apa, atau kecuali Tuhan selain, tapi guna malaikat tu sama ya, tiada Tuhan, malaikat Allah. Ini dikatakan terjemahan. Bukan makna. Terjemahan saja, bukan makna. Sebab tu orang bila kaya berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah, dia ingat ke terjemahannya, dia bukan faham ke makna lagi. Apa makna la ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah? Itu bukan makna. Bukan makna dia. Apa? Itu terjemahan. Apa terjemahan? Alih bahasa Arab, alih kepada bahasa Melayu. Jadi kena terjemahan. Tu, lah tiada. Bukan kamu tengok lah mana apa. Tiada. Ilah mana apa. Tuhan. Ilah malaikat apa. Malaikat selain kecuali Allah. Itu terjemahan aja. Bukan makna lagi. Makna ya apa? Itu satu apa lagi. Ini baru terjemahan. Terjemahan saja. Tu. Apa makna? Tiada Tuhan malaikat Allah. Kita kata la yakunu fid dari illa Zaidun. Tak berdiri di dalam rumah itu malaikat Zaid saja. Tak berdiri dalam rumah itu malaikat Zaid je. Itu terjemah. Yang kita faham tu apa? Tak berdiri dalam rumah itu malaikat Zaid je. Tidak berdiri dalam rumah itu malaikat Zaid je. Apa fahamnya? Zaid je yang berdiri. Betul tak? Tu maksud. Tidak ada dalam poket saya malaikat 10 junai je. Jadi 10 je yang ada. Tu makna. Harap itu maksud dia. Tukar terjemahan dengan maksud. Kalau gitu bila kata tiada Tuhan malaikat Allah, apa maknanya? Apa makna? Tiada Tuhan malaikat Allah. Makna dia Allah juga Tuhan. Tuhan bukan hantu. Orang tua dulu kata kalau takut hantu tak takut Tuhan lah. Kalau takut Tuhan jangan takut hantu.
Bukan hantu Tuhan. Allah jua Tuhan. Ini makna dia. Kita faham daripada la ilaha illallah. Tapi ia tak akan terkandung kalau kita tak faham makna Tuhan tu dulu. Tuhan tu ilah. Apa makna Tuhan? Dikti pada Tuhan ni pula. Apa makna Tuhan? Ulama kata ilah mana apa? Ulama kata ilah dengan mana ma'bud. Ma'bud bihaqqi. Al-ilah tu dengan makna ma'bud bihaq. Bila ilah dengan makna al-ma'bud bihaq, sebab itulah bila terjemah la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin illallah, dia kira tu. Kerana ilah dengan makna ma'bud bihaq. Apa makna ma'bud bihaq? Tak ada. Itu apa makna ma'bud bihaq? Kita kata disembah dengan sebenar. Itu terjemah pula. Disembah dengan sebenar. Disembah ma'bud, disembah bihaq dengan sebenar. Terjemah pula bukan maksud. Maksud bagi ma'bud bihaq ni apa? Apa? Zat yang apabila kita sembah, itulah wakilnya betul. Zat yang bila kita sembah betul dah dengan wakil. Itu dikatakan ma'bud bihaq. Tak ingat dalam kitab apa dia harap itu jeda tema malah. Tak silap saya syarah kharidah buka ke dia tema. Ma'bud bihaq ni kita dengar guru ya, hurai dengan cara bahasa Melayu dah. Ma'bud bihaq dengan makna zat yang sekiranya kita sembahkan dia, maka itulah yang betul dan benar dan kena pada wakil. Ni ma'bud bihaq. Zat yang sekiranya kita sembahkan dia, maka itu dah yang betul. Itulah betul dan benar dan kena pada wakil. Tidak ada Tuhan malaikat Allah, jadi tidak ada sembahan yang sebenar malaikat Allah. Jadi tidak ada zat yang sekiranya kita sembahkan dia tu maka betul dan benar dan kena pada wakil dah. Malaikat Allah je yang bila kita sembahkan dia betul dah dan benar dah dan betul dah dengan wakil. Hak lain semua saja tak betul dengan wakil. Semua saja ya, semua begitu ya. Makbud juga lembu tu pun. Makbud juga kayu batu tu pun makbud, tapi makbud bighairi haq. Apa makbud bighairi haq? Bighairi haq apa maknanya? Benda tu zat yang kalau kita sembahkan dia tak betul lagi. Tak kena lagi. Tak benar lagi. Tak kena pada wakil lagi. Apa nak tu? Apa nak? Tu. Tak nak yang gitu. Tu. Boleh. Sebab tu dia tekan nama dia keluar di ilah ni. Lafaz Tuhan ni. Sekali lagi. Dia kata tidak ada Tuhan malaikat Allah. Tuhan dengan mana ma'bud bihaqqin. La ma'bud bihaqqin illallah. Apa ma'bud bihaqqin? Zat yang sekiranya kita sembahkan dia, maka itulah yang betul dan benar dan kena pada wakil. Maknanya tiada ada
zat yang sekiranya kita semuakan dia betul dah dan benar dah, dan kena pada wakil dah. Malaikat Allah je. Apa? Allah jua zat yang sekiranya kita sembahkan dia, itulah yang betul, itulah yang benar, dan tu dah betul dengan wakil. Allah je. Ada. Itu mana Allah je Tuhan. Yang sebut saja lah. Allah je Tuhan. Allah je tak faham makna Tuhan pula dah. Maka kita bukti dia kata Tuhan dengan makna zat yang ni. Zat yang bersifat ni. Zat yang kita semua dia tu betul benar. Benar. Maka di Tuhan ni lah, di ilah ni lah keluar. Di Tuhan ni, di lafaz Tuhan ni, bila dia tu Tuhan, dia je yang kita sembah dia tu betul dah. Dia dah yang kita sembah dia tu benar. Yang lain tu palsu. Dia je yang betul. Maka di Tuhan ni lah keluar mari. Keluar apa? Bila dia jadi Tuhan, dia saja yang kita sembah dia betul dan benar. Maka dia je yang berhajat kepadanya oleh sekalian benda. Muftakir, kita kira. Kita nak dulu. Dia je yang terlepas daripada segala-gala. Mustaghnin an kulli ma siwa. Dia ya Tuhan. Berarti dia je yang terlepas dan terkaya dari tiap-tiap barang yang selainnya. Dia je terkaya dari barang yang selainnya. Ya bukan dia ya Tuhan. Dia yang terkaya dari segala benda lain. Kalau ada lagi Tuhan selain daripada dia, berarti bukan dia saja. Ni kita kata dah Allah je Tuhan. Berarti Allah je yang mustaghnin an kulli ma siwa. Dan Allah jua yang muftakirun ilaihi kullu ma ada. Berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang selainnya. Pihak dia lepas dan terkaya dari segala benda. Tak berhajat ke apa-apa. Pihak benda yang lain semua tupu dan berhajat ke dia belakang. Tu. Nampak tu dah? Sebab tu pada ayat kata Tuhan ni apa? Tupanan. Semua benda tupai dia belakang. Tuhan ni apa? Tuan. Semua hak dia belakang. Dia lepas pada benda. Dia Tuhan. Apalah. Tak tu. Boleh faham? Tuhan ni faham sih. Maka di sini erti istighna. Tuhan nak boleh terlepas dari segala benda, ia mesti bersifat dengan sebelah sifat. Ia boleh maka semua barang berhajat ke dia belakang. Masih ada juga 9. Mana ni? Mustaqim wujud zati, idam, maka mukhalafatuhu fil hawadis, qiyamuhu binafsi atau binafsihi. Ikutlah. Lepas tu niat kudrat dan riwayat sampai pasal kalam. Sekali dengan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Jadi atas mereka khilaf lah. Apalah tu? Kaunuhu mutakalliman, 11 sifat. 9 sifat
wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat. Betul? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Waktu ngaji wujud, apa makna wujud zati, begini serta dalilnya, apa makna kidam, apa nama raqab. Mengaji dah semua 20 sifat. Bila sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan malaikat Allah, jadi Allah jua Tuhan. Jadi Allah jua yang bersifat wujud zati, Allah jua yang bersifat dengan kidam, Allah jua yang sedia, Allah jua yang kekal, Allah jua yang bersalahankan benda baru, Allah jua yang bukan tuntut kita supaya ingat benda tu, tapi benda tu akan terkandung faham sendiri setelah bila dia sebut la ilaha illallah tu dalam hati dia ada gelegak. Sebenarnya Allah dia Tuhan, ni kenal belaka lah. Kenal Tuhan tak apa. Bila kenal Tuhan, kenal makbud dia tak apa. Segala amal ibadat apa pun akan berharga, dinilai, ternilai, ada nilainya. Apa tu dah? Tu faham kira tu. Faham dengan mana terkandung dalam tu, dalam maksud tu. Boleh? Allah je Tuhan. Ini Allah je yang terkaya dan terlepas dari segala-gala. Allah je Tuhan, ni Allah je yang terkaya dan terlepas dari segala-gala. Allah je yang berhajat kepadanya oleh semua benda. Tu faham di situ. Bila faham di situ, segala 20 sifat itu terkandung dalam kata Allah jua Tuhan tadi. Boleh? Tu maksud wa yantawi fi kilmati islami tu. Maqad madha min sa'i ahsan. Yang tawi enggak mana tu? Tu. Boleh? Tu dikatakan makna la ilaha illallah. Ni makna itu terjemahan. Kena beza tu, beza. Separuh dia masuk dalam istighna. Itu kira lain. Roh tu masuk dalam istighna. Itu orang panggil sebagai nak sempurna mana istighna je. Dia bukan sifat zat. Bukan sifat zat, tapi dibilang masuk juga dalam istighna. Tak ada lagi suci daripada aghrad. Buat apa-apa pun tidak ada mengandungi tujuan. Tu apa semua lagi tu? Tu kira lain lah. Tapi ni kita kira 20 sifat ni dulu. Dah. Nampak dah? Tak nampak ni, tak nampak ni. Nampak bedak ni. Tu dia. Tu pehegot tu. Bukan kata dalam la itu ada berapa sifat. Dalam ilah tu ada berapa sifat. Dalam ilah tu berapa sifat. Dalam Allah tu berapa sifat. Cari sampai kiamat pun nak tarik tak boleh. Kalau tarik boleh juga, itu palsu dan karut saja. Tak dikata ada seorang ahli ibadat ke, dia papat kepada kita, ini adalah kandungan la ilaha illallah. Kamu berzikir dan ingat hak ni. Ya. Dia tunjuk kita sekeping getah. Dalam la itu ada 5 sifat. Dalam la tu ada wujud kidam baqa, mukhalafah. Dalam ilah tu ada apa? Qudrat, iradah, ilmu, hayat sampai basar. Dalam ilah tu ada satu ya, misalnya. Dalam Allah tu ada apa sifat? Tengok ya, karut pergi boleh. Karut saja. Saya bisa jumpa dah. Tak ingat lah ketah lama masa kecil-kecil. Dia tarik pergi. Dia buat la ilaha tu dalam A tu dia keluar sifat. Wak semacam dengan sifat huruf tu. Wak dengan sifat huruf ngaji tajwid. Wak begitu. Hak tu tak apalah sifat huruf jawab keluar boleh. Tak gitu. Ni. Kalau ba tu sifat apa?
Dia ada sifat-sifat yang biasa jumpa dah. Atau ada sifat-sifat yang tarik. Tak apalah, tu sifat huruf dia boleh buat gitu. Terkandung pada huruf itu tu berapa sifat. Tak apalah terkandung pada huruf. Ni bukan terkandung pada huruf sendiri, terkandung pada makna dia, bukan pada lafaz tu. Sebab tu jaga mengandungi oleh makna la ilaha illallah. Sebab itulah la ilaha ni afdaluz zikri ni, sebab dia terkandung semua segala sifat Allah SWT. La ilaha illallah. Sebab tu seabdal zikir tu dia. Sebab tu misalnya kita dalam kitab Qaridah, dia suruh kita banyakkan sebut tu fa aksiran min zikriha bil adabi. Kerana sifat tu la ilaha illallah tu adalah kelima yang terpilih. Terpilih. Habis itu dah. Mengandungkan dia, jaga-jaga huraian yang mengandung tu. Lama tuan-tuan kena ingat, bila kita zikir la ilaha illallah tu, ingatlah sifat 20 tu. Dalam tu ada belakang dah. Berarti kena ingatnya, kena zikrullah ni sampai 20 kali. 20 kali tu kena ingat satu-satu sifat lah. La ilaha illallah, ingat wujud. La ilaha illallah, ingat qidam. La ilaha illallah, ingat baqa. La ilaha illallah, ingat mukhalafah. Mukhalafah panjang sikit, kena la wajah sikit mukhalafah. Qiyamu panjang sikit. Dia tak reti satu masalah. Tu tak boleh tu. Sebab tu kena belajar apa-apa saja pun kena terbina di atas pengetahuan. Ni nak mengantik, nak masuk suluk dah atas bukit misalnya. Jadi mengantik 1000 kali, 10,000, 100, sejuta kali pun tak akan tarqa bihadza dzikri ala rutabida, kalau kita tak fahamkan maksud dia. Hak Musani kata wa aksiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza dzikri ala rutabi. Mereka-mereka yang faham tentang akidah dulu. Sebab tu aulia-aulia Allah tu yang sampai kepada tahap tu, sampai kepada pangkat tu, mereka mesti lalu kot jalan ini. Tidak ada aulia mana-mana pun yang hebat yang tak mengaji. Dia akan mengaji juga. Sekadar asas akidah tu dia tahu. Walaupun tak tuju kepada rawamid dalam ilmu kalam pun, sebagai asas qadah-qadah ni, ya benda ni terasas dalam akidah dia. Tengok Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin apa, dia akan sebut-sebut sifat-sifat benda tu. Tiap-tiap ulama. Tiap-tiap ulama. Kita pun kena jalani tu, menjalanikan hak tu. Jaga tu. Dah. Nampak tak? Tu. Sebab tu ilaha tu dengan makna ma'budah bihaqqin. Sebab tu lah orang tanya, ketika kita nafi tu, nafi Tuhan apa? Jawab kata Tuhan yang sebenar, itulah yang kita nafi. Kamu silap salah di sana pula. La ilaha, tiada Tuhan malaikat Allah. Yang kita nafinya Tuhan apa? Tuhan yang pensu tu lah. Tokong, batu, apa tu lah. Kita nafikan semua tu. Bukan nafi hak tu. Nafi Tuhan yang bihak. Berarti bila kata la ma'budah bihak, Allah Ta'ala pun termasuk dalam tu. Masuk dalam semua Tuhan yang dalam tu. Kita nafi semua Tuhan. Ketika kita kata la ilaha, kita nafi semua Tuhan dah. Allah pun ada dalam tu. Tapi kita, semasa kita la ilaha tu, Allah Ta'ala walaupun dalam lafaz la ilaha itu mengandung Allah Ta'ala juga dalam tu. Tapi akidah kita kena mengkecewakan Allah dulu lagi dah, sebelum pada kita kata illah. Tidak ada Tuhan yang sebenar itu, malaikat Allah jua yang sebenar. Tu maknanya. Kalau kita kata ilaha dengan maknanya Tuhan yang palsu, yang kita nafi itu Tuhan yang palsu, maknanya tidak ada Tuhan yang palsu, malaikat Allah jua yang la ilaha illallah. Masalah. Tidak ada Tuhan yang palsu, malaikat Allah jua yang jadi pula. Sebab tu masalah. Jaga. Ni kadang-kadang la ilaha tu, ingat tu kong tu, ingat lembu. Tu. Yang disembah oleh orang Hindu. Ingat macam-macam. Dia ingat hak tu, ingat apa hak tu.
Ingat apa? Tidak ada Tuhan yang sebenar, tidak ada Tuhan yang bila kita sembahkan dia betul dah dengan wakil. Melainkan Allah je yang kita sembah dia adalah betul dan benar dah mengikut wakilnya. Nampak dah? Nampak dah tu maksudnya tu. Tu dia. Habis itu. Lepas ni tak apalah zikir lah. Zikir apa semua pun ada bahagia dah. Tu hadis. Kalau kita tengok dalam hadis bitaqah. Ingat tak hadis bitaqah? Ada sebuah hadis yang dikatakan ulama hadisun bitaqah. Sebab apa? Sebab seorang hamba tu bila mati kiamat esok amalan yang baik tidak ada dah. Lepas tu dia kata, adakah kamu ni ada amalan yang baik? Dia kata, ya Allah tidak ada dah. Saya mengaku segala kesalahan saya. Lepas tu dia kata, cuba kira, takut ada lagi ya. Takut ada lagi. Ada kitab Syarah Kharidah. Takut ada lagi ya. Dia kata, ya Allah tak ada lah. Tak ada lah. Lepas tu dia kata, tak, tidak ada lagi satu. Malaikat bawa keluar amalan tu. Lepas tu malaikat bawa keluar la ilaha illallah. Bitaqah kecil. Satu kad lah, kad pengenalan. La ilaha illallah. Dia kata, Allah, ya Allah, kesalahan saya banyak. Itu ya. Itu ni la ilaha illallah ya. Itu kecil. Jadi, kalau timbang pun mestilah tak akan boleh berat pada pihak ni. Kerana amalan tu sikit sangat. Ini hak lu kesalahan banyak lagi. Dia kata cuba timbang. Akhirnya timbangkan amalan, berat la ilaha illallah lagi. Dengan sebab kesalahan-kesalahan dia tu. Akhirnya masuk ke syurga juga dia. Dengan kemurahan Allah Ta'ala. Bifadlillahi wa karamih. La ilaha illallah tu dapat masuk ke syurga. Berat. Hadis tu hadis sahih tu. Hadis bitaqah namanya. Ulama sebut dengan hadis Jibril tu lah. Hadis yang kait dengan sebab malaikat Jibril digelarkan hadis Jibril. Tapi hadis tu dinamakan hadisun bitaqah. Kalau ada bitaqah la ilaha illallah tu. Apa maknanya? La ilaha illallah mana yang akan berat timbangan? Tanya dulu. Seorang laki-laki tu walaupun dia beramal-amal yang fasik pun hati dia tu kejap dengan iman. Dia tak pergi tu Tuhan tak rah sudahlah. Gitu sini. Tu. Masalah tu misal saja tu. Banyak lagi akidah. Tu. Habis itu. Tak bergerak kitab lah weh. Masuk kitab pula. Maka dia kata yang mengandungkan dia oleh la ilaha illallah, yang ni oleh makna la ilaha illallah yang kita tulis tadi dah. Dobit tadi tu nampak dah tu. Oleh makna la ilaha illallah. Dan mengandungkan aqaid yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh itu oleh makna Muhammadur Rasulullah. Dan mengandung atap mana? Dalil tu. Musannif kata, nampak tak? Rakam al-dapai tu. Rakam yang ke-8 dia kata, qauluhu dan mengandungkan. Dan mengandungkan ila akhirihi tu. Baca mana? Ila akhirih. Jangan baca ilah. Jangan baca ilah pula. Ulama buat ringkasan rumut saja. Buat rumut untuk nak ringkas pada tulisan, bukan ringkas pada bacaan. Ni kita baca ilah. Ilah. Kalau sahabat radhiyallahu anhu tulis apa? Ra ataupun lemah tulis. Ada juga hak rumut Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis salam. Kita baca salam semua. Nabi Muhammad salam. Dia baca salam lah. Orang ringkas tulis ringkas je. Baca sallallahu alaihi wasallam ya bi. Berarti hak ni mengandungkan ilah. Ada juga baca ilah. Ila akhirihi baca habis tu. Sebab itulah makruh kita tulis salam gitu. Makruh kita tulis
disunatkan kita tulis habis sallallahu alaihi wasallam. Bila kata sallallahu alaihi wasallam, tulis habis sallallahu alaihi wasallam. Walaupun panjang sekalipun, belalah penat dengan sebab tulis sallallahu alaihi wasallam sekali. Tu. Kalau sort saja tu, kadang-kadang orang baca bila sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada nama Nabi kita Muhammad, sampai di sort, orang tak akan baca, dia akan lakoh di sort. Tapi kalau kita tulis sallallahu alaihi wasallam, orang akan baca juga sallallahu alaihi wasallam tu dengan cepat. Dengan sebab kita tulis sallallahu alaihi wasallam penuh. Jaga dah. Tapi ilak ni tak apalah, ilak ni ilak akhirihi ni. Qauluhu dan mengandungkan ila akhirihi, dia kata ini takdir, ini takdir. Ini takdir begini dan mengandungkan ni. Takdir ini memberi ketahuikan, memberi faham atau memberi fahamkan atau. Dia muka kata dan mengandung. Takdir begini ni memberi faedah atau. Atau apa? Atau kerana makna pesuruh. Atau akan lafaz kerana makna pesuruh. Qasad lafaz kerana makna pesuruh tu jadi mudhafu ilaih. Memberi faedah atau akan lafaz kerana makna pesuruh. Makna pesuruh mana? Kerana makna pesuruh yang pada matan itu. Yang ni sifat pada kerana makna pesuruh tu. Memberi faham akan atopnya lafaz kerana makna pesuruh yang ada pada matan tu. Mana matan? Kerana makna pesuruh di bawah tu lagi sikit. Nampak tak? Tu. Nampak tak? Memberi faedah atop kan akan lafaz kerana pesuruh tu. Atop mana? Atop kepada atop kepada kerana makna Tuhan yang ada pada awan matan. Oh gitu. Kerana makna Tuhan mana? Yang ada pada awan matan tu. Mana weh? Awal matan ni muka mana ni? Muka 5. Kitab saya lah. Kitab tu tak tahu kata muka berapa. Masya Allah. Awal matan dulu. Ingat tak? Jauh sangat takdir. Kerana makna Tuhan itu tupanan. Apa tak? Kenapa? Kerana makna Tuhan itu tupanan di matan tu muka 5 tu. Kerana tu ilat mana? Ilat mana? Hok tak mengaji nyanyo. Mengandung. Dia kata mengandungkan akan dia oleh makna 2 kalimah tauhid. Sebab apa mengandung? Kerana makna Tuhan itu tupanan. Sekat tu. Lepas tu mari sini. Dan mengandung. Tu. Mengandungkan aqaid yang bergantung dengan busur itu oleh makna Muhammad Rasulullah. Sebab apa mengandung? Kerana makna pesuruh Allah itu utusan. Masalah. Kalau itu atop sana tu, kalau kira. Mana atop mana? Atop pada mengandungkan dia oleh makna Tuhan ni. Dulu. Mengandungkan. Yang mengandungkan dia oleh makna 2 kalimah tauhid. 1. Dan mengandungkan aqaid yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh itu oleh makna Muhammad Rasulullah. Jaga-jaga dah. Tak apa tu. Kalau kira jadi kena kira. Kalau tak kira tak dimula tak apa pula. Pakai lepas gitu. Tak ada usak apa. Tapi kalau kira kena kira. Kalau nak kira kena kira.
Kalau tak kira tak apa pula. Belah duduk situ. Tu. Tengok tu, baca tu. Masa sebelah lah. Dan mengandungkan aqaid, dan mengandungkan akan simpulan iman tu. Aqaid tadi itulah maknanya tambatan iman ataupun simpulan iman. Dan mengandungkan, melazimikan, bersangkut pautkan akan aqaid, akan simpulan iman tu. Aqaid mana? Sifat aqaid yang bergantung, yang bersangkut, yang berhubung kait dengan pesuruh-pesuruh itu. Tadi aqaid tu bergantung dengan ketuhanan. Dah. Hak ni pula mengandungkan akan aqaid yang tersebut juga. Mengandungkan akan aqaid yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh itu. Apa tak? Mengandungkan akan aqaid, mengandungikan segala simpulan iman yang berhubung kait dengan pesuruh-pesuruh itu. Tengok dia kata pesuruh-pesuruh, bukan seorang. Semua rasul-rasul tu. Tu. Semua rasul. Bergantung dan berhubung kait dengan pesuruh-pesuruh itu, mengandungi oleh makna Muhammad Rasulullah. Oleh tu bagi mengandung. Tadi bila kata la ilaha illallah, mengandungi akan segala akidah, 40 akidah tu mengandung oleh makna la ilaha illallah. Dan mengandungkan pula aqaid yang bergantung dengan pesuruh Allah. Berapa? 9. Nanti akan sebut. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 9. Itu dikatakan aqaid yang bergantung dengan pesuruh tu. Mengandungkan akan aqaid yang bergantung dengan pesuruh-pesuruh yang 9 tadi tu, mengandung oleh makna Muhammadur Rasulullah. Bila kata Muhammad Rasulullah, terkandung dalam Muhammad Rasulullah 9 sifat. Kita faham daripada tu, perkara yang bergantung dan bersangkut paut dengan Rasul 9 dalam tu. Sebut Muhammad Rasulullah ya. Muhammad Rasulullah ya. Muhammad itu Rasulullah. Apa makna Muhammad Rasulullah? Musnah sebut dah di awal kita. Kalau ingat, ingat. Tak ingat, sudah. Lepas itu. Ada dah. Ada terjemah dah. Tu. Kita ni kalau kita kata Muhammad Rasulullah, kita terjemah betul-betul. Muhammad Rasulullah Allah. Cukup. Rasulullah Allah. Tapi musnah kita tidak kata begitu. Dia kata Muhammad itu satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Bukan faham kata Muhammad seorang je yang jadi Rasul. Banyak lagi Rasul, tapi Muhammad tu seorang Rasul je dari Rasul-Rasul Allah Ta'ala tu. Nampak tu dah? Maksudnya gitu, kita tengok sana. Awal-awal. Tu dia. Kalau kira dia jumpa kitab ni musnad ada banyak lagi ni hak nuktah-nuktah kita. Dah. Yang mengarang tu lama mana? Kita mengaji kitab dia bertahun dah. Tapi dia ngarang sampai setahun dah. Kita mengaji tu dekat setahun dah tu. Setahun dah. Setahun dah. Tu pun tak habis lagi kaji kitab dia. Musannaf yang mengarang yang kena halusi lagi kitab-kitab dia, yang kena kira, kena semua habis, kira masuk mana. Kejap ya. Tapi bijaknya, bijak tu saya bagi dia. Tu. Dia dapat jaga, dia ada zuk dia dah. Cakap begini akan keluar. Dia ada. Dia tu dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dia kata, sebab apa mengandungkan akan aqaid yang bergantung dengan pesuruh itu oleh makna Muhammad Rasulullah? Ilat pada mengandung ni pula. Kerana pada awal kita dulu ilat di sana, hak ni kerana ni pun ilat sini. Sebab apa? Sebab apa mengandungkan akan akidah yang 9 itu oleh Muhammad Rasulullah? Kerana makna pesuruh Allah itu apa?
makna pesuruh Allah tu apa makna? Pesuruh Allah tu makna apa? Pesuruh ni bukan orang yang menyuruh tu tak. Dia ada pesuruh yang menyuruh, penyuruh gitu dah. Kalau suruh, suruh penyuruh, tak kata penyuruh ke pesuruh. Kalau orang yang menyuruh tu kan, kita nak kata apa? Penyuruh. Tak kata penyuruh, pesuruh. Dia pesuruh, aku ni yang disuruh. Dialah pesuruh, bukan makna orang yang menyuruh tu dah. Pesuruh ni kena kepada orang yang disuruh. Kok tu pula dah. Kerana makna pesuruh Allah itu, apa makna pesuruh Allah? Itu utusannya, utusan Allah. Apa utusan? Satu orang yang Allah utus. Itu utusan, orang yang Allah utus. Utusannya, utusan Allah, jadi orang yang Allah utus. Tuhan utuskan dia. Tu utusannya, utusan Allah Ta'ala. Orang lah utusan ni, bukan surat khabar tu. Utus saya juga tu. Tu utus saya. Waktu surat khabar dah. Tu ni utusan apa? Utusan orang. Kalau utusan ni kena kepada orang. Ada juga utus saya surat khabar. Maka pesuruh Allah itu utusannya, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi utusan Allah, orang yang Allah Ta'ala utuskan dia. Tu habis itu. Tu kira pula situ. Lagi. Tu tengok dah. Orang yang Tuhan utus, utusan mana? Utusan yang, ni sifat bagi utusan. Utusan yang antaranya, antara Allah dan antara hamba-Nya, hamba bagi Allah, hamba-hambanya, hamba bagi Allah Ta'ala. Tu. Jadi utusan dia lah orang tengah antara Tuhan dan antara hamba. Tapi antara maknawi, ni bukan antara hakiki. Kalau kita kata, Zaid di sana, saya di sini, maka Umar tu sebagai utusan Zaid kepada saya. Maka Umar tu adalah orang antara Zaid dan saya. Hak tu antara hakiki. Ni antara maknawi. Kerana Allah Ta'ala bukan berjihad apa. Kira dah. Namun antara Allah duduk di mana? Kita duduk sini. Nabi tu antara Allah dengan antara kita. Allah duduk mana pula? Bukan antara dengan mana, antara hakiki, antara maknawi. Kira-kira dialah menyampaikan hukuman Allah kepada kita tu. Maka kira-kira sebagai perantaraan dah. Antaranya antara Allah dan antara hamba-hambanya, hamba Allah Ta'ala. Tu utusan, maknanya utusan. Berarti tiap-tiap umat tu ada utusan-utusannya. Ada utusan-utusannya. Maka umat akhir zaman pun ada utusan. Dan utusan ini adalah khatam bagi segala utusan. Tidak ada utusan selepas pada ini. Siapa mendakwakan utusan lepas pada ini, kufur namanya. Dan pengikut dia pun kufur juga. Pengikut utusan dakwa tadi pun kufur juga. Jaga. Itu maksudnya benar ijma' dah. Ijma' umat, tidak ada utusan lepas orang ni. Nabi kata sendiri dah. Ana al-aqib apa? Tak ingat dalam hadis kan? Aku ni adalah yang mengiring, yang tidak adalah selepas pada aku ni seorang Nabi pun. Dan dalam Quran pun sebut. Quran pun sebut. Wa khatam apa? Wa khatam apa, tak ingat nama dalam ayat Quran tu. Wa khataman nabiyyin sekali. Khatam tu khatama. Ayat Quran tu. Cuba ambil mari ayat. Tak ingat tu. Ayat apa? Wa ma ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tu. Ya mari. Ya mari. Teko ya mari, ya mari. Teko tak mari, tak mari. Gitulah ilmu ni. Nanti. Habis itu.
Maka katanya di antara Allah Ta'ala dan antara hamba dia. Sebab apa kau dulu? Sebab apa ini utusan antara hamba dan antara Allah? Allah Ta'ala tak kuasa kena bagi tahu sendiri dia, kena ada utusan lagi. Orang tanya, ada apa utusan? Tuhan suruh bagi tahu sendiri tak boleh? Tak boleh. Tapi jadi utusan Allah tu kerana tu ilak pada utusan. Jadi utusan yang antara Allah dan antara hamba tu sebab apa? Kerana beberapa hikmah. Kerana ada beberapa hikmah. Ada hikmah tu Tuhan bagi tu. Kalau Tuhan nak bagi tahu sendiri boleh tak? Tuhan ilham kepada kita, Tuhan bagi ilham kepada orang-orang yang dia kehendaki supaya dapat amal ibadat, boleh tak? Boleh. Tapi sebab apa kena cari Rasul pulaknya? Dia ada hikmat dia. Tok Guru kata, sehingga daripadanya menzahirkan kebesaran Allah. Itu hikmat. Padahal hikmat ni banyak lagi. Yang sudah ditahu dan ada yang belum ditahu. Pun banyak lagi hikmat. Tengok kadang-kadang pada hari ni baru kaji hikmat. Oh, hikmat sungguh. Hikmat baru nyata selepas pada beberapa tahun. Nampak tak? Kalau ada benda tu kita kata, aku ni peksa tak najah. Jatuh peksa. Mangkulat. Bukan mangkulat lah. Mangkulat. Banyak bu. Oh, jadi banyak ada sangat. Mangkulat. Siap lagu ni. Masa tu gelisah. Jadi susah macam-macam. Kadang-kadang dia baru nyata hikmat Allah Ta'ala widya tu jatuh, widya tu tak najah tu setelah dia tu hampir-hampir nak habis. Ada juga orang itu. Masya Allah, ni baru nyata hikmat. Kalau aku tak gagal peksa pada tahun tu, aku tak ada dapat benda ni. Tak dapat benda ni. Dia macam-macam hikmat baru nyata banyak lagi. Kadang-kadang kita tak tahu ya. Kadang-kadang ni kalau aku ngapa dah. Dia ada hikmat dia. Ada hikmat tu. Hikmat tu kadang-kadang kita tahu selalu. Kadang-kadang Tuhan akan bagi tahu kepada kita dengan lalu beberapa lama. Sehingga orang itu dengan sebab dia tak najah tahun satu. Dia yang ada tahun satu. Lepas tu dia dapat berjumpa dengan kawan tu dengan semasa dia tu. Ada adik baru mari. Dia tu bijak juga. Dan berkawan dengan dia untuk belajar pula. Sampai kepada akhirnya. Dia ni duk bimbing dia hari ni, dua orang ni. Oh. Ni. Kalau aku tak jatuh pada hal tu. Kalau aku najah pada tahun tu, aku tak akan berkawan dengan dia ni dah. Dan aku tak akan kenal dia sampai ke bila-bila. Tapi dengan sebab gagal pada tahun itu, dapat berjumpa dengan dia. Dan istifadah banyak daripada dia. Macam-macam tu hikmat tu. Maka hikmat kedatangan hantar Rasul tu banyak lagi. Tapi setengah daripada hikmat yang nyata-nyatanya itu, tunggu kata, setengah daripadanya muzahirkan kebesaran Allah. Muzahirkan kebesaran. Kalau Allah Ta'ala hatta akan Rasul tu juga boleh nyata mukjizat. Rasul tu juga boleh tu banyak perkara. Tak itu. Tu. Masya Allah sungguh. Ni bukan biasa ni. Daripada Tuhan ni. Sebab tu Nabi Musa tengok tu. Tukang sihir. Setelah dia buat sihir. Tali simpul tali jadi ular dah. Bila Nabi Musa tahu tukak tu jadi ular, semua sujud kepada Tuhan selalu dah. Kenapa? Kerana dia tahu kata ini bukan permainan mata, permainan sihir. Ini hak sebenar. Dia membuat tukang sihir tahu. Ahli-ahli sihir itu dia tahu cara dia. Kalau berjumpa, ini bukan, ni hak. Hak ni batin. Hak dia tu hak batin. Hak ni hak. Hak ni hak sebenar. Sebab dia sujud selalu tu. Oh, nyata kebesaran Tuhan dengan sebab lalu Rasul-Rasul. Nabi Muhammad umumnya. Dengan sebab ada Nabi Muhammad, ada Al-Quran sampai hari ni. Nyata kebesaran Allah Ta'ala sampai kepada kiamat. Wahakaza. Ada hikmat dia lah. Ada hikmat dia. Banyak lagi kajikanlah hikmat tu. Tapi Musannif kata, jadi antara kita dengan antara Allah Ta'ala tu kerana beberapa hikmat. Tu satu. Dan harapan bagi Allah. Harapan atas mana ni? Baca bimalah.
Kalau kita atap pada hikmah, kerana beberapa hikmah dah harapannya apa pula? Tak betul situ. Atap kepada utusannya. Atap pada utusannya. Atap situ barulah nyata maksud. Kerana makna pesuruh Allah itu utusan Allah dan harapannya harapan Allah. Itu pesuruh Allah. Sebab itulah Muhammad Rasulullah, para yang kata Muhammad itu harapan Allah. Boleh kata harapan Tuhan, orang yang Tuhan harap. Orang yang Tuhan harap. Boleh kata Tuhan, orang yang Tuhan harap ni dia kena ada 4 sifat. Kalau kena, tak boleh harap. Kalau tak benar, tak boleh harap. Kalau tak cerdik, tak boleh harap. Kalau tak menyampaikan apa yang disuruh menyampaikan, tak boleh harap. Maka berkandungan sifat tu jadi baru jadi harapan. We nampak mudah-mudah gitu je lah kampung tu. Bukan Tuhan berhajat apa kepada Muhammad pula tak. Lama kita pergi kiyah. Harapan ni Tuhan berhajat ke Nabi kot. Sebab kita ni harapan kampung kita ni. Orang kampung perlu kepada kita harapan. Maka Nabi Muhammad ni harapan Tuhan ni. Kalau Nabi Muhammad gagal pada kerjakan dakwah, maka Tuhan tu akan jadi bukan makna tu. Yang makna tu harapan dengan makna orang yang Tuhan percaya, orang yang Tuhan beri kepercayaan dan harap. Gitu. Maka bila orang yang Tuhan bagi kepercayaan dan harap, dia mesti kena ada sifat kesempurnaan cara dia, hak dia. Sifat hak dia, sifat kerasulan tu. Tu tu dah. Harapannya, harapan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu, harapan tu pada. Dia tak lalu tu dia takdir mari lagu untuk nak takluk pada ni. Tu. Utusan antara Allah dan antara hamba. Lagi pula harapannya harapan Allah. Harapan jadi kepercayaan Allah pada menyampaikan. Tu harapan tu bersangkut, bergantung dengan penyampaian dia. Tu. Harapan Allah, harapan pada menyampaikan hukum-hukum. Nabi Muhammad itulah ada orang yang Tuhan beri kepercayaan pada menyampaikan hukum-hukum. Maksud hukum ni hukum-hukum taklifiyah itulah. Hukum-hukum taklifiyah kepada hamba. Hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni makruhnya, hak ni haramnya, hak ni harusnya. Hukum dengan makna hukum taklifiyah. Lama kata Nabi Muhammad menyampaikan hukum ni masuk belakang hukum akal masuk. Mana hadis menyampaikan Nabi kata wajib, mustahil, haram. Hukum ni hukum taklifiyah, hukum syarak. Hukum-hukum syarak, hukum-hukum taklifiyah, bergantung dengan wajib ke sunat ke apa tu. Dia menyampaikan bagi tahu dal ilmu atau pada hukum-hukum, menyampaikan ilmu. Nabi Muhammad juga menyampaikan ilmu ni. Tu dia. Banyak ilmu. Kadang-kadang kalau tak ada Nabi Muhammad, jahil. Padahal Nabi Muhammad bukan orang mengaji. Semua wahyu daripada Tuhan. Dia bukan mengaji. Tapi ternyata Allah lebih pada orang lain pula. Ilmu Tuhan ajar kepada Nabi. Dengan sebab Nabi Muhammad telah angkat taraf orang Arab. Orang Arab sendiri itu terangkat tarafnya. Taraf dia tu terangkat. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, masih dalam kejahilan lagi lah. Dia ada jahil lagi. Dia di Badawi, kecing kau kopi pagar. Gitulah. Tapi ni ada lagi kan? Ada lagi tu. Tetapi dengan sebab Nabi datang mari mengajarkan adabnya, adakan cara-caranya, kehidupan mereka tu berubah. Menjadi semulia-mulia umat pula pada masa Nabi. Pada zaman tu. Jadi ilmu-ilmu banyak. Dan lain daripada hukum-hukum ilmu-ilmu tu lah. Lain-lain lagi lah. Apa yang lain tu? Guru kata seperti doa-doa, hikayat-hikayat, cerita-cerita orang dulu, cerita syurga neraka, tu lain belaka tu. Seperti doa-doa, tulislah taruh. Doa-doa, seperti doa-doa dan hikayat, cerita-cerita orang dahulu, cerita syurga neraka, wahakaza. Banyak lagi
Banyak lagi. Cerita doa-doa apa semua Nabi ajar. Tu dah. Itulah sampaikan. Sampaikan. Dan lain-lain lagi. Nabi cerita beritahu. Habis itu, menyampai kepada siapa? Menyampaikan hukum-hukum, ilmu-ilmu dan lain-lain lagi tu menyampai kepada siapa? Menyampai kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah. Atau takluk pada menyampai. Menyampai kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Ta'ala. Sampai kepada hamba-hamba dia. Menyampai apa? Menyampai apa? Kerana beberapa hikmah jugalah. Tu gitu. Hatta Rasul mari menyampaikan hukum ni buat apa? Kalau malaikat mari menyampai ataupun Tuhan menyampai sendiri bagi ilham, boleh menyampaikan hukum. Jibril mari cerita ya. Boleh tak? Boleh. Tapi datangkan Rasul, jadi harapan pada menyampai itu kerana beberapa hikmat. Ada hikmat juga. Manakah hikmatnya? Di sini musnah kita misalkan hikmat, mencontohkan hikmat. Dia kata setengah daripada hikmat tu, hikmat yang dihantarkan Rasul untuk menyampaikan hukum-hukum kepada hamba tu, setengah daripada hikmat daripada hikmat tu ialah mengingatkan janji-janji Allah. Kita ingat janji. Beranak mari tu lupa habis. Duk leperuk tu lagi dah. Padahal pada masa alam zat itu, pada masa alam zat itu mengaku Tuhan. Ingat janji dengan Tuhan dah. Tengok dalam tu ada tu musnah kata tepi-tepi tu. Kita sudah berjanji dengan Tuhan dah. Yakni qauluhu, janji-janji, yakni mengaku hamba-hamba. Hamba tu mengaku pada alam zat, alam benih namanya pada masa tu. Alam benih. Nampak tak? Jadi masa tu Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam. Dan pada masa tu, semasa menjadikan Adam, pada Wadi Nu'man. Ada kitab sebut pada Wadi Nu'man. Di Wadi Nu'man tu Allah Ta'ala mengeluarkan akan semua benih anak cucu Adam daripada hujung sulbi Adam. Keluar semua. Kita berkeluar habis dah masa tu. Di awal-awal manusia sampai kepada akhir dunia ni, semua duduk di bawah sulbi Adam, hujung sulbi Nabi Adam. Benih tu dari situ. Sebab tu Nabi Adam bila dia ada anak, maka benih tu turun-temurun mari, saling bersaling sampai kepada kita ni. Di kita ni ada ke tak benih? Ada belakang ni dah. Benih akan bawa pergi pula sampai kepada kiamat. Maka semua benih tu terkeluar dah daripada sulbi Adam di Wadi Nu'man pada hari itu. Allah Ta'ala panggil. Tubik semua macam sumut. Sebab tu bagi alam zar. Lepas tu masa tu Allah Ta'ala angkatkan janji tu. Semua menyaksi dah. Pada masa tu kata Allah Ta'ala bagikan akal fikiran kepada tiap-tiap benih itu, sehingga dapat berfikir dan berakal semua. Bila ada akal semua, Tuhan tanya, alastu bi rabbikum? Ada tu. Ada tu. Tetap kalau bertanya akan hamba-hamba pada masa tu, tanya oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya. Masa tu Tuhan nak melahirkan dah, nak menzahirkan mereka ke alam dunia dah. Maka Tuhan tanya dulu, angkat perjanjian. Tuhan kata, alastu bi rabbikum? Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Bi rabbikum, yani rabbakum, bozaidah tu dah, khabar laisa tu lah. Habla istifham. Adakah tidakkah aku ni Tuhan kamu? Ku ni Tuhan kamu dah. Ku ni Tuhan kamu dah. Iaitu apa lu? Ni tak payah kita kena bahas sini. Musnah rengkah-rengkah lah. Alastu bi rabbikum? Aku ni tidak Tuhan kamu? Tu. Akhirnya mereka kata nak ayat Quran.
Qalu bala syahidna, tambah pula. Bala, apa bala? Bahkan, apa bahkan? Jo, apa jo? Tuhan tanya apa? Jo hak tu. Tuhan kata, adakah Tuhan, aku ni Tuhan kamu? Jo, apa jo? Jo, Tuhan lah. Allah lah Tuhan aku. Engkaulah Tuhan aku. Engkaulah Tuhan kami. Apa mana janji di mana? Janji duduk di mana? Dia kata bala, dia bukan janji. Janji dah tu. Apa makna? Bila kata, Jo, engkaulah Tuhan kami. Maknanya, engkaulah Tuhan kami. Kamilah hamba engkau. Bila kami hamba engkau, segala apa yang diperintah oleh Tuhan, nanti kami akan melaksanakan tunai. Moga engkau Tuhan kami. Bila kita mengaku kata, engkaulah penghulu kaku. Aku ni hamba-Mu. Bila kita mengaku dah kata dia ni penghulu kita, kita hamba dia, bermaknanya apa yang disuruh oleh penghulu akan dilaksana dan ditunai oleh hamba. Tu janji dah tu. Tiba-tiba awak tak ingat selalu. Bukan awak tak ingat sungguh. Lupa. Dia lupa. Dia sentuh lama-lama duk turun kepada sulbi dia tu, lalu lama duk rahim pula penuh jadi air mani kongkreng capul duk rahim kongkreng wang tu bet. Lupa janji tu. Lupa banyak. Lupa janji. Tapi walaupun lupa pun, fitrah kejadian asal tu masih berhajat kepada Tuhan lagi. Kerana dia mengaku Tuhan dah pada hari tu. Sebab tu fitrah manusia tu tuntut Tuhan. Hak tu atas taufik Allah Ta'ala betul-betul. Kita Alhamdulillah dah keluar mari tu nampak dalam suasana Islam. Ada hak keluar mari jadi orang sakai tu. Orang hutang tu. Keluar mari. Nampak ibu bapa pun duk telanye, okey begitu. Dia pun telanye juga, okey. Tapi bila jumpa nak kepada manfaat, nak kepada mudarat, nak menolakkan mudarat, cari juga benda-benda tu pu. Semua benda ni, kira benda tu benda ni. Cari perlu kepada apa? Fitrah kejadian asalnya nak kepada, tuntut kepada sembahan. Cuma salah ya. Sembah ni ikut Tuhan tak tu. Hati-hati. Lalu tu hantar Rasul mari, untuk ingat janji. Kamu sudah ingat janji ni dulu. Maka bila Nabi bagi tahu, orang yang dapat taufik selalu terima. Kerana mengaku apa? Kerana muafakat dengan fitrah pada asalnya, iaitulah dia mengaku Tuhan dah. Dia terima. Kalau tak ada Nabi, duk jadi lemu bagi kita. Tak ada Nabi, duk jadi makan. Duk jadi binatang gitu. Lalu tu Rasulullah untuk mengingatkan janji itu. Apa tu dah? Itu Musa kata iaitu apa? Mengaku hamba tu, bersembah mereka itu, jawab mereka itu dengan kata mereka itu hamba. Dia katakan bala. Apa bala? Arti bala bahkan. Jadi bahkan engkaulah Tuhan kami. Apa yang disuruh oleh engkau kami akan tulis laksana. Tiba-tiba anak mari lupa. Tuhan suruh apa? Tak buat. Tak ada semua, tak ada apa. Lah hantarkan Rasul mari tiap-tiap umat untuk memperingatkan janji tersebut. Maka setengah daripada hikmatnya dia kata, mengingatkan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Kerana etika Tuhan satu. Tu bahakaza. Tu janji-janji. Moga masa tu menyaksi belaka dah. Menyaksi belaka. Ingat tak? Tak ingat dah. Tak ingat dah. Yang kata alam zat, baru 10 tahun dulu, lupa habis bila. Setahun dulu baru lupa habis. Kalau kita buat apa pada setahun, 10 tahun dulu? Buat apa? Kalau ingat pun sikit-sikit, bukan ingat semua, lupa habis dah. Tu baru 10 tahun saja. Hak ni berapa tahun mari dah? Berapa tahun dah? Lama lah. Nampak tu dah?
Boleh? Kira-kira. Itu dia lah. Maka setengah daripadanya mengingatkan janji-janji tu. Tak apalah. Seperti mana pula ni? Takluk pada mana ni? Kalau orang tanya tak pergi soalan mari pula takut. Seperti takluk mana? Takluk pada makna pesuruh tadi. Ayah kata, tu kena kembali kepada matan lah. Kerana makna pesuruh Allah itu utusannya antaranya dan antara hamba-hambanya pada menyampaikan hukum-hukum kepada hamba-hambanya seperti barang yang telah terdahulu. Kok tu dah. Terdahulu mana? Dulu. Barang yang huraian yang telah terdahulu dah, telah terlepas dah. Terdahulu di mana? Terdahulu pada menyatakan makna ini kalimah. Terdahulu pada apa? Kitab saya muka 3 baris yang terakhir sekali. Muka 3. Kitab saya lah, kitab lama tu. So, sama juga kan? Sama juga kan? Kitab tu. Ya ada baris terakhir yang kata mana? Dan makna ini kalimah Nabi Muhammad itu satu utusan daripada utusan-utusan Allah. Jadi orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia bahawa memberitahukan kita akan perkara yang dituntut daripada kita dan yang ditegahkan kita dan yang dibiarkan kita. Itu Nabi kata. Habis sudah. Hak tu yang tersebut. Kalau itu yang ni bergantung dengan makna pesuruh tadi. Kerana makna pesuruh itu utusan Allah Ta'ala. Tu pesuruh tu ialah utusan Allah. Seperti barang yang telah terdahulu. Itulah dia kata. Aku tak akan panjang lebar dah. Tapi sebut juga apa? Padahal sebut dah dulu. Sebut apa pula? Sebut sebagai nak buat tapak untuk nak membahaskan tentang sifat-sifat Rasulnya yang lagi akan datang. Nak cakap rengkah-rengkah gitu je untuk nak bahaskan tentang sifat Rasul. Itu seperti barang yang telah terdahulu, telah terlepas pada menyatakan, pada menerang dan menghuraikan makna ini kalimah Muhammad Rasulullah tu. Itu pada muka 3 baris yang terakhir. Cuba tengoklah, ambil di situ. Lepas dah Musannif kata. Tu. Orang sempat mula-mula kitab hari tu je dah. Tu. Tak sempat lagi ya kena dengar usaha lah. Usaha yang boleh dapat. Tu. Lama dah juga dah masa kitab kan. Lama dah. Lagi. Dia kata maka tiada membenar akal. Maka tiada membenar akan, tiada menerima oleh akal kita, oleh akal, oleh kita ni lah tuan akan. Sebut akan tu nak tuan dia, tuan akan tu lah. Tiada membenarkan oleh akal, tiada menerima oleh pikiran akal kita. Akal kita tak akan terima sama sekali, tak terima sekali-kali akan bahawa dijadikan seseorang akan utusannya. Itu dia. Dijadikan seorang akan utusannya. Kira dulu. Bukan seorang tu fa'il tu. Waktu maf'ul bih. Seorang tu maf'ul pertama. Akan utusan tu maf'ul kedua. Sekali lagi. Maka tiada membenar akal kita, tak membenar oleh pikiran akal kita, akan tak terima. Cuba fikir tengok, terima ke tak? Boleh jadi ke tak? Tak membenar akal akan
bahawa ya musanna kita ya guna akan ni sebenarnya itu nak isyarat kepada mahal pada i'rab tu. Kalau akan ni jadi apa? Tu ya, padahal kalau kita turut cakapan kita sekarang ni, dia tak kena guna akan dah. Tiada membenar akal bahawa begitu ya. Akan tak membenar bahawa tu yalah, tapi guna akan juga mari untuk nak menyata mahal dia di sini. Tiada membenar oleh akan tu fa'il lah. Tak menerima oleh akal fikiran, tak menerima akan bahawa tu maf'ulun bih. Bagi tiada menerima tu, kiralah. Tu saja. Ada kita faham cara ibarat dia tak apa. Maka tiada membenar akal kita bahawa tak apa, senang kan? Akan kita tak membenar bahawa dijadikan, dilantikkan akan seseorang tu. Lantik jadi apa? Jadi utusan Allah Ta'ala. Ni akan tu mak'ul kedua. Jadikan tu lepas pada kan tu mak'ul pertama. Lepas pada akan tu mak'ul yang kedua. Ni bagi orang yang ingin kepada ibarat tu, ya kira tu. Saya pun mulai kena kira balik pula. Takut soalan bagi tu ya. Dulu rasa nak baca-baca gitu ya. Tapi ni nampak soalan datang juga tu, berarti kita kena kira balik pula ibarat. Itu. Tak apa lah. Tak apa. Maka dia kata tiada membenar oleh akan bahawa dijadikan, dilantikkan akan seseorang tu, dilantik akan utusan. Jadi akan sebagai utusan, dilantik sebagai utusan. Boleh jadi ke Allah Ta'ala nak letakkan, lantikkan seseorang tu menjadi utusan? Kalau tidak ada sifat-sifat yang tersebut tu, boleh jadi ke? Tak boleh jadi. Akan tak terima bahawa Allah Ta'ala nak lantikkan seseorang tu jadi utusannya, utusan Allah. Utusan mana? Sifat bagi utusan. Utusan yang patut dengan ini maqam. Utusan yang patut. Utusan yang layak dengan ini maqam. Maqam tabligh ni. Kita kata maqam tabligh, maqam menyampai ni. Maqam ni martabat lah. Ini maqam, ini martabat. Martabat nak menyampai. Orang nak boleh duduk di kelas ni kelas menyampai ni. Bukan kelas rendah-rendah ni, kelas tinggi. Kelas tinggi ni. Kelas menyampaikan suruhan Allah Ta'ala kepada hamba ni. Martabat tinggi ni, martabat menyampai ni. Maka akan tak terima bahawa Tuhan nak lantikkan seseorang menjadi utusannya yang patut dan layak dengan ini maqam. Tak membenar malaikan. Tiada membenar oleh akal malaikan bahawa kalau akan nak terima kok gini. Malaikan kecuali bahawa wajib pada ada padanya, wajib mesti sungguh. Wajib ni wajib apa? Wajib apa? Wajib akal. Wajib akli ni bukan wajib syarak tak. Kalau kira-kira sungguh wajib juga syarak. Wajib juga syarak dan wajib pada akal. Nisbah kepada Nabi itu. Nisbah kepada Nabi. Adapun nisbah kepada kita, wajib syarak tapi tak wajib akal. Seperti sidqun, benar. Apa hukum cakap benar? Wajib. Tapi nampak duk bohong banyak. Maknanya hukum saja mewajib, tapi di segi akal boleh apa duk bohong? Bohong tak jadi apa-apa. Nampak dah? Apa hukum khianat? Haram. Amanah itu wajib. Khianat itu haram. Apa duk khianat? Hukum syarak tapi harus pada akal. Nisbah kita. Adapun nisbah pada Nabi Muhammad, pada segala Nabi, wajib pada syarak dan wajib pada akal bagi mereka. Kalau tak cakap benar, dosa Nabi Muhammad. Dan tak terima pada akal kalau Nabi Muhammad itu dusta. Ni jadi kira lagi. Nampak tu dah? Tak apa. Maka dia kata wajib ada padanya, pada apa? Pada seorang dah. Seorang dah. Sekali lagi. Tiada akal kita membenarkan, akan tak menerima
bahawa Allah Ta'ala itu nak melantikkan seseorang sebagai utusannya, malaikat bahawa wajib, mesti, tentu ada padanya pada seseorang tadi hok nak jadi utusan tu. Wajib ada padanya pada seseorang jadi lantik jadi utusan tu, wajib ada 4 sifat. Mesti ada 4 sifat. Tu. Kalau tidak ada 4 sifat ni, tak terima Tuhan nak letakkan jadi utusan. Kalau Tuhan letak jadi utusan, lantik jadi utusan, mesti ada 4 sifat yang lagi akan datang ni. 4 sifat. Apa sifat? Apa 4 sifat? Artinya, arti 4 sifat tu perkara. Jadi 4 perkara. Perkara tu sifat lah maknanya. Artinya, arti 4 sifat tu, apa arti dia? Oh, nanti dulu, tak sebut lagi. Artinya perkara, 4 perkara yang lagi akan datang. Tafsirnya, tafsir perkara tu. Ada kira dah main babi dah ni. Perkara yang lagi akan datang tafsirnya, yang akan datang huraian satu persatunya, perkara tu. InsyaAllah lah dia kata nanti akan hurai satu persatu. Tu 4 perkara tu lagi akan datang sebut. Barangkali tak sempat dah malam ni 4 perkara tu. Nanti akan datang sebut minggu depan insya-Allah. Tu tafsirnya. Dan mustahil pada dirinya atau pula pada wajib, atau pada wajib, atau pada wajib tadi. Bila atap ke sana kena orang ibarat pula lah. Tu. Lagi pula tiada membenarkan akal kita bahawa Allah Ta'ala itu nak melantikkan seseorang menjadi utusan, malaikat mustahil pada dirinya. Tak boleh berlaku pada dirinya, diri seseorang tadi. Tak boleh berlaku lawan-lawannya. Mustahil pada dirinya tu lawan-lawan. Tak boleh berlaku pada diri seseorang tu lawan-lawan. Sifat yang lawan-lawannya, lawan bagi 4 sifat dulu, atau 4 perkara dulu, 4 sifat dulu. Mesti ada 4 sifat. Dan tak boleh berlaku lawan-lawan bagi 4 itu. Tak boleh jadi. Kalau lagi berlaku 4 atau salah satu daripada 4 tu, nampak mari pula lah. Nampak kata mustahil tu bukan lawan semua. Mustahil salah satu daripada lawan-lawannya. Lawan bagi 4 tu tak nanti kena cukup lawan-lawan. Tak mesti kena cukup 4. Salah satu daripada lawan-lawan pun mustahil. Faham tak? Dengan zahir ibaratnya, mustahil segala lawan-lawan bagi 4 tu. Bermaknanya cukup 4 tu lah baru jadi mustahil. Kalau satu, tak puas lagi kot. Ada salah satu daripada lawan pun mustahil dah. Tak mesti nanti cukup 3, cukup 4. Jaga dah. Tu bat. Kira. Kena kira. Nampak macam mudah ya tak? Macam mudah-mudah gitu ya. Dan mustahil pada dirinya lawan-lawan. Tak boleh ada dustanya, tak boleh ada khianat. Apa makna khianat ni? Pada ini pelik pada orang sikit terjemah dia. Khianat. Nanti kan sampai masa dia, insya-Allah boleh jumpa lah. Apa makna amanah? Ya terjemah lain sikit. Betul apa makna khianat? Lain juga. Nanti. Habis. Dan harus baginya, bagi apa? Atau pada wajib lagi ni. Harus baginya, bagi seorang yang dijadikan Rasul utusan tadi tu, harus bagi dia 1 perkara. Maksud haruh ni nanti akan bahas. Bukan haruh dengan makna haruh ikut Nabi lah. Bukan haruh dengan makna ikut Nabi dah bersifat pun tak apa, tak bersifat pun tak apa. Bukan makna haruh begitu. Lama wajaizun
kal aqli fi haqqihimu apa wa jaizun apa dah tu wa yastahilu diddu ma taqadda okey wa yastahilu wasib jami ar-rusli bin amanah wa sidqi wa tablighi wal fatana wa yastahilu didduha alaihimu wa jaizun kan akhli fi haqqihimu. Kita kata haruh pada Rasul, ikut Nabi nak makan pun tak apa. Tak makan pun tak apa. Nabi nak duduk sampai nak makan apa-apa sampai kepada kiamat. Hei, bagaimana haruh boleh pilih gitu? Mana haruh dengan makna lain? Bagaimana haruh dengan makna boleh pilih? Haruh dengan makna apa? Boleh berhimpun. Boleh berhimpun kerasulan dia dengan sifat-sifat manusia biasa. Dia jadi rasul, ada sifat rasul, ada kerasulan. Boleh tak dia nak makan? Tak ada apa. Kerana sifat makan ni sifat manusia. Boleh berhimpun sifat manusia dengan kerasulannya. Tapi sifat yang tak mengurangkan martabat dia tu lah. Nabi nak tidur boleh tak? Boleh. Boleh hipung lah. Nabi-Nabi pun boleh tidur. Tu. Sebab tu bukan malaikat. Malaikat mana dia suruh-suruh orang tidur qailullah. Dia tak boleh tidur. Tanya. Sebab tu Allah Ta'ala tak hantar malaikat. Susah nak kira. Susah nak kira kita. Qailullah itu sunat. Kena tidurlah qailullah. Tidur macam mana? Waktu mana? Tidurlah malaikat kata. Aku tak tidur. Tu. Susah lalu. Tapi bila hantar Rasul mari, Rasul pun tidur. Tidur waktu tu. Buat gitu gini. Tu dikatakan a'rad basyariyah. Nanti sampai tempat dia ada insya-Allah tu huraian depan lagi. Nanti akan kita halusikan di sana. Di sini insya-Allah nak lalu saja. Nak kata harus baginya bagi Rasul itu satu perkara, ada satu perkara, ada satu sifat. Mana sifat tu? Tak sebut lagi, nantilah mengenang ngajilah. Satu perkara yang lagi akan sebutnya. Jatuh kan akan sebutnya, sebut perkara tu. Satu lagi yang akan datang sebutnya. Ada soalan tak tu? Ada lagi. Tamat dulu sudah ni. Tu. Dia kata akan sebutnya. Sebut perkara tu insya-Allah lah depan lagi akan sebut. Maka 9 perkara itu wajib dengan syarak atas mukallaf i'tiqadnya dan belajar dan mengetahuikan dia dengan dalil-dalil. Tak sudah kalau tak baca ni. Rasanya tengah jalan sangat ni nak putih ni. Baca dulu Maka 9 perkara. Soalan ni kalau sempat dah tengok dulu. Baca dulu. Maka 9 perkara tu plot dah 9 perkara mana? Tu. Kita tak tahu, dia tak sebut apa lagi ya cerita ya. Maka bermula 9 perkara itu. Mana 9 perkara? Dia tak sorah tu. 1 2 3 4 tu ya isyarat saja. Ya dulu dia kata 4 sifat dan lawan-lawannya dan harus baginya satu perkara. Jadi berapa? 9. Tu kita kena hurailah. Maka 9 perkara itu yakni apa? Yakni 4 perkara yang wajib. Tadi tu. Jadi 4 perkara yang wajib. 4 yang lawannya. 4 yang lawannya yang mustahil. Dan 1 yang harus. Tu nak kata gitu. 4 perkara yang wajib, 4 lawannya yang mustahil, dan 1 yang harus. Tu 9 perkara. Maka kata musannaf, maka 9 perkara tu masya-Allah bijak ya. Walaupun jauh sangat pun, jauh asing dah. Hak nu la ilaha illallah tu ya bahada dulu. Ni baru Muhammad Rasulullah, tapi uslub tu kena jaga, lebih kurang, lebih hampir. Cuba kembali cek tengoklah. Di sini musannaf sudah jaga dah dulu. Wajib kita kena mengajar, kena belajar, kena i'tiqad.
kena mengajar orang yang di dalam perintahan dah. Ingat dah dulu. Ya, sebut dah dulu. Masa dulu. Dia pun sama juga ni. Dia kata, maka 9 perkara ni wajib dengan syarak. Apa dengan syarak? Wajib dengan sebab syarak tekan. Wajib dengan sebab syarak suruh. Tu dengan syarak gitu. Dan wajib dengan syarak, wajib syarak tu lah. Wajib dengan syarak, jadi dengan sebab syarak suruh. Orang tanya, apa wajib syarak? Ini wajib dengan sebab syarak suruh. Wajib dengan syarak tekan. Syarak tekankan kita. Maknanya syarak menekankan kita. Allah menekankan kita. Allah Ta'ala suruhkan kita. Nabi menyuruhkan kita. Syarak. Wajib dengan syarak, wajib atas mukallaf. Tak luk situ. Hak tu nyata kata wajib syarak, atas dah. Wajib atas mukallaf, atas tiap-tiap yang berakal balik ni. Sampai akhir tu lah. Kita ni mukallaf tak gini. Tak lagi. Tak tahu mukallaf tak lagi, tak tahulah. Tu misal pun berapa kali cukur tau. Tak mukallaf lagi. Tak tahulah tu. 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 Tu dah. Maka dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dia kata wajib apa? I'tiqadnya. Tu fa'il bagi wajib. Seolah kata yajibu bisyar'i ala mukallafin, ala kulli mukallafin yajibu i'tiqaduhu. Seolah kata gitulah. Wajib dengan syarat atas mukallaf, i'tiqadnya, pegang dalam hati. Nyo 9 perkara tu. Biar rajak gitu. Wajib i'tiqad, pegang, teguh akan 9 perkara tu. Wajib kena i'tiqad benda tu. Tak i'tiqad berdosa. Tak pegang gitu berdosa kerana bersabit oleh nah. Al-Quranul Karim yang menyabitkan Nabi tu benar apa semua tu. Maka i'tiqad begitu. Wajib i'tiqadkan dia. Dan belajar dan mengetahuikan dia. Dan ni atau pada belajar tu, atau pada belajar ni tu, dan mengetahui tu, dan mengetahui atau pada belajar. Ada dan belajar tu atau pada etikad tu. Apa dah? Dan wajib juga, wajib dengan syarat juga atas mukallaf belajar dan mengetahuikan dia akan 9 perkara tu. Kena belajar dan mengetahui. Mengetahui dengan dalil-dalil, berserta dengan dalil, dengan makna serta. Bermakna ma'ah lah kalau kira apa. Belajar dan mengetahui akan dia akan 9 perkara tu serta dalil-dalil. Kena tahu dalil. Kalau tak tahu dalil, kau dah taklid lagi tak memadai juga. Jadi iman tu dia tak akan sunyi daripada khilaf lagi. Maka dia kata, dan wajib belajar dan mengetahuikan dia dengan dalil-dalil. 2. Bila belajar dah tahu dah, wajib satu lagi, dan mengajarkan dia atau pada etikad tadi. Wajib juga atas mukallaf yang tahu tu lah dia. Wajib mengajar. Kalau dia tahu dah, dia kena mengajar akan dia akan 9 perkara tu. Kena mengajar, kena bagi tahu. Mengajar siapa? Aku ni, mengajar ke masjid. Tak mampulah saya. Tak apa, tak wajib. Wajib mengajar akan orang-orang yang di dalam perintahnya. Hak tu wajib. Adapun yang tidak dalam perintah kita, tak wajib lagi, tak wajib sebagai wajib fardu ain. Tak wajib. Malaikat dia mari tuntut kita supaya kita mengajar. Tu wajib kena mengajar. Tak ustaz, baca kitab ni sikit Sifat-sifat Nabi kami tak tahu lagi. Wajib kena mengajar. Kalau orang mari tuntut. Kalau orang tak tuntut, tak wajib mengajarkan lagi. Mengajar siapa yang wajib? Orang yang dalam perintah-perintah kita. Misalnya sebutlah dulu perintah anaknya, isterinya, khadamnya, hamba sahyanya.
Tu orang perintah dia kena mengajar. Dia kena mengajar. Anak bini ni, anak bini tu. Insya-Allah. Tu. Ni nak bini dah. Nak bini dah mengaji, tak tahu ke mana lah lagi. Habis dulu, sekadar-kadar sekurang-kurangnya boleh ngajak anak isteri kita. Anak isteri. Tu dah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Ni tak sempat masanya nak jaga anak isteri. Sekurang-kurangnya hari cuti tu, bawa gila makan-makan di mana-mana. Sebelum pergi makan tu, mari kita baca kita asal i'tiqad dulu baca dulu satu baris. Ini semua orang mengaji. Isteri-isteri pun duduk belakang. Duduk belakang ramai tu. Seorang ya. Duduk. Lepas tu belakang anak. Dengan anak tu. Isteri pun duduk dengan anak. Duduk belakang. Duduk. Ngajar. Kita ngajar dia. Ngajar bagi tahu kepada dia. Satu hukum, dia punya hukum. Anak ngaji tengok kartun, tutup TV. Masa ni kena dengar sifat wujud Allah. Ajar dia. Tu bagi tahu nampak dia nampak bahawa dia nampak apa? Kepentingan ayah ni semua. Ni ayah sendiri duk tengok dia. Susah pula. Pada anak kira. Wajib kena ajarkan dia tu jangan duk halak duduk dalam kejahilan begitu. Kita tak akan rela dia tu masuk neraka, kita seorang masuk syurga. Dia kata gitulah, kena tarik masuk syurga semua keluarga tu. Usaha masukkan syurga semua. Adik ingat, adik nampak malah ni, abang mengajar ni, mula-mula nampak rajin. Dia wujud kidam ni sampai mukhalafah adik mula malih dan malah ni. Malah dah ni. Adik nak duduk dengan abang tak? No. Padahal duduk di mana, nak duduk sekolah dunia ni ke? Kena duduk sampai ke akhirat. Sampai akhirat Kalau sampai akhirat kena usaha lawi masuk syurga sekali. Tu dia lagi. Syurga sekali. Tu. Masuk syurga sekali. Pak adik tak mengaji, tak dengar begini. Pandang masuk syurga sekali macam mana? Baca. Tak dengar. Tak dengar. Kita pun mengajar dia. Cara-cara pula lah. Jangan tekan dia. Jangan jadi keras sangat. Lama tau. Tak boleh. Kena kira ke cara pula. Cara-cara juga dah. Mengajarkan dia dalam perintahnya tu. Perintah bagi mukallaf tadi tu. Kena mengajarkan dia. Mengajar tu dengan tab. Tok Guru kata ya takluk tanazuk tu dah. Takluk pada i'tiqad, mengetahui, mengajar tu dengan tafsir. I'tiqad pun dengan tafsir. Belajar pun dengan tafsir. Mengajar pun dengan tafsir. Apa tafsir? Urai satu persatu. Terperinci satu persatu. Bukan i'tiqad yang cara umum je. Lama kata bagi Rasul tu ada sifat kerasulan yang sempurna baginya, yang layak bagi Rasul. Sekadar tu tak ada. Dia kena tahu satu persatu ada berapa sifat. Dah. Habis kat tu nampak tu, maka 4 perkara yang wajib dan 4 juga lawan-lawannya yang mustahil tu dinyatakan dia dengan segala dalilnya. Pertama, sidqun, artinya benar pesuruh itu pada tiap-tiap. Allah Alam dengar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha'u, 'amalin la yurfa'u, wa ila yustajab, nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan tayyiban, 'amalan mutaqabbalan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.